Silakan sambung, Jimat Shah. Sebab apa salah yang jannatu tu Oh ya. dia dalam bentuk rafa, yang pokok yaddar tu ya ukdar tu maknanya dia kesudahan tempat tu dia dalam bentuk rafa tu sebenarnya. Ya. Hmm. Uh, Sebab tu dia bagi saya lah dia badal lah. Dan Dia nya i'rab dia sama. Okey, teruskan tak apa. kita tak apa, kita teruskan. Silakan. Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum. Selamat sejahtera ke atas kamu. Bima sabartum. Dengan sebab apa yang telah kamu sabar. Ini rasanya ni dialog malaikat ni. Sebab malaikat telah masuk daripada semua pintu. Kemudian dia ucapkan salam ke atas penghuni syurga tu. Salamun alaikum bima sabartum. Panik ma'uqbaddar. Panik maka ni sebaik-baik akibat. Akbudar ni tempat sebaik-baik tempat kesudahan. Uqbaddar. Badan. Oh, kepada. Salamun alaikum. Ini salamun. Bukan assalamun. Assalamun. Satu makna lagi dia khusus. Satu apa? Satu keadaan yang satu ucapan khusus untuk mereka yang beriman. Mereka yang sabar. Alhamdulillah. Doktor silakan. Maknanya ucapan terakhir lah kepada sifat ulul albab lah, sebab yang ayat 23 tadi iaitu yang sifat ulul albab yang 10 iaitu waman solaha, iaitu orang yang mengerjakan amal soleh. Jadi malaikat akan mengucapkan selamat datang lah kan. Antaranya sebab kesabaran. Okay. Betul. Kan 10 sifat tadi tu 10 lah. dapat keridaan Allah, masuk syurga Adnan, dan situ malaikat beri ucapan salam. Semua yang saya lihat sini yang dilakukan semuanya atas bumi, masih hidup. Jadi syurga ini bukan pun berlaku masa waktu hidup ni. Di dunia dan juga di akhirat ada syurga ni, Jannatul Adnin. Maksudnya bila kita lakukan ni ada sifat-sifat ahli syurga lah yang ni. Yang terakhir tu yang nikmah uqbaddar tu adalah dia macam uslub manhun, iaitu uslub dalam sebaik-baiklah ucapan apa, uslub yang baik lah maknanya. Alangkah baiknya kan. Ya. Pak nikmat kepada maka sebaik-baik tempat kembalilah. Mana gaya bahasa memuji, dapat pujian lah. Ya. Silakan. Ni'mah ni apa ni? Opposite kepada bi'sa. Lawan kepada bi'sa. Kalau bi'sa seburuk-buruk, ni'mah sebaik-baik. Betul. Jadi cuba kita ulang balik apa sifat-sifatnya tadi orang ulul albab tu. Pertama yang atas tu kan, yang nombor 1 tu orang yang apa, menyempurnakan janji Allah. Ayat ke-20 tu. Okey. Dan tidak melanggar. Yang kedua yang mereka yang tidak merubah janji, nombor 2. Mereka yang nyambung apa yang Allah telah perintah dengannya untuk disambung. 3. Dan mereka takut kepada Tuhan mereka. 4. Mereka takut kepada keadaan hisab yang buruk. 5. Dan mereka sabar atas pencarian ataupun untuk pencarian keredaan Tuhan mereka. 6. Mereka menegakkan solat. 7. Dan 7. saja apa yang Tuhan kurniakan mereka dalam keadaan bersih ataupun terbuka. 8. Menolak. Yang ke-9 tu yang menolak kalau orang buat jahat, kita jawab dengan baiklah, buat baiklah. Yang ke-9. Yang ke-10 tadi yang orang yang mengerjakan amal soleh lah. Ayat yang ke-23 tadi. Waman solaha. Masalah. Dan siapa yang buatnya? Dialah masuklah.
Okey. Ni umum ni. Yang Ulu dia. albab ni. Okey, alhamdulillah. Sambung doktor. Mana Ustaz? Nombor ayat mana tadi? 25. 25. 25. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Dan orang yang ini ayat barulah, dan orang yang iaitu alladzi tadi isim mausul akan menjadi sebagai mubtada lah. Jadi orang yang apa, sila mausul ni panjang sikit tu, yang quduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, iaitu mereka yang ini melawan ni ya, mereka yang mengubah perjanjian Allah dari sesudah dimenteri ya. Okey. Kemudian tidak wayak ta'u nama amrallahu bih, iaitu sini wayak ta'u tadi fa'il mudhari', ma tadi oleh kerana dia fa'il mudhari', maka apakah maf'ul bih dia ialah ma tadi apa yang jadi walaupun dia isim mausul tapi mau peranan sebagai maf'ul bih. Dan penjelasan dia ya, sila mausul dia amarallahu bih, iaitu mereka memutuskan apa yang disuruh Allah suruh dengannya. Kemudian ayyusallah, iaitu bahawa dihubungkan ya. Tapi kat situ dia macam masdar muawwal lah. Dia menceritakan apa? Sebab kadang kalau kita ada dua PL tu, kadang kita letak an tu lah. Jadi apa yang dihubungkan ya, usalla, sorry. Kemudian wayufsiduna fil ard, dan mereka membuat kerosakan di muka bumi ya. Jadi ini ayat yang kedua, iaitu mereka yang memutuskan apa yang Allah telah suruh dengannya, dan mereka membuat kerosakan di muka bumi. Ulaika lahumul la'nah. Okey. Mereka itu akan mendapat apa? Laknat ya bagi Allah. Jadi ulaika menjadi mubtada, mubtada. Khabarnya ialah yang lahumul la'nah, iaitu lahumu tu akan menjadi khabar muqaddam. Al-la'nah tu akan menjadi mubtada muakhar ya. Okey. Jadi saya teruskan lagi. Walahum su'uddar, dan lahum tu akan menjadi khabar muqaddam. Su'uddar tadi akan menjadi mubtada dalam muakhar dalam bentuk mudhaf ilaih. Okey. Maknanya keburukan tempat kediaman bagi mereka. Jadi ini yang lawan kepada sifat-sifat tadilah. Okey. Akhirnya akan masuk tempat yang buruk lah. Okey. Alhamdulillah. Jadi okey. Ayat ni yang perhatian saya, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsidu fil ard. Ini ayat sebahagian daripada ayat ni di surah Al-Baqarah pun ada, ayat 14 tak silap saya. Al-Baqarah. Jadi mereka yang fasik, jadi dan mereka yang melanggar perjanjian dengan Allah dari sesudah ia dikukuhkan, dan mereka memutuskan apa yang Allah telah perintah dengannya untuk disambung dan ayyusallah, dan mereka lakukan kefasadan di bumi. Mereka itulah adalah mereka itu laknat, dan bagi mereka seburuk-buruk tempat kembali. Okay, alhamdulillah. Ada tiga tu lah Ustaz. Ada tiga perkara lah. Maknanya kalau dia merompak janji, memutuskan hubung apa yang dipakai perintah, dan membuat kerosakan bumi, mereka tu masuk dalam apalah, Laknat. golongan orang yang dilaknat lah. Yufsiduna fil ard. Okey, terus Puan Halimah silakan. Allah yang betul respon.
Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah dia meluaskan yabsutu mudarik, dia meluaskan ar-rizqa maf'ul bih, rezeki liman bagi sesiapa yang dia kendaki, yasha'u dia kendaki, wa yaqdir dan dia menetapkan, dia membatasi qadar, mengkadarkan Dia mengkadarkan. rezeki dia Sempitkan. menyempitkan. Oh, okey. Bukan menyempitkan, yang dah menyempitkan. Menyempitkan rezeki. Qadar. Dia kadarkan lah. Bergantung. Oh, Satu tu dia luaskan, satu dia ini sempit. sempitkan. Terus, Terus wa farihu bil hayati dunya dan mereka telah bergembira dengan kehidupan dunia. Wamal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dan pada ayat atau dalam akhirat itu, atau dibanding akhirat, dalam akhirat kecuali hanyalah mata kenangan. kesenangan sementara, kesenangan. Okey, Allahu yaqsutu rizqah. Allah memberi, yaqsutu, melapangkan, meluaskan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Pada saya mai ni ada dua Maksud. rujukan. Man boleh kembali pada Allah, man balik kepada orang juga. Maksudnya kalau kita berusaha lebih, tentu Allah akan ada punca untuk rezeki lebih, ya. Kan? Tapi atas izin Allah juga. Bukan maksudnya main maksudnya kalau kita kata Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Kan? Betul. Tapi maksudnya kalau boleh bagaimana orang yang tak melakukan kerja pun boleh dapat rezeki yang banyak juga. Jadi dia mungkin ada usaha juga. Jadi ada dua makna sinilah. Tapi Allah yang menentukan. Wa yaqdir, dia yang mengkadarkan. Okey. Dan mereka gembira dengan kehidupan dunia dan tidaklah kehidupan dunia itu dibanding dengan akhirat kecuali kesenangan atau jadi kesenangan sementara lah. Dia Jasir tambah apa-apa atau doktor silakan. Saya melihat kan wa yaqdiru tu dia rafa kan. Yaqsutu tu dia rafa juga. Jadi seolah dia Allah ni pertama dia meluaskan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Allah juga menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki lah, yang saya fahami lah. Dia kodarkan lah. Dan farihu bil hayati dunia ni akan dunia ni mesti naat lah kan, sebab alif lam dua-dua kan. Okay. Kemudian yang wamal hayatud dunya fil akhirati illa mata'un tu merupakan hal lah kepada cerita ni lah. Maknanya sedangkan kehidupan dunia dan sedangkan kehidupan dunia kan ada illa tu khasarkan, kecuali kesenangan yang kecil lah berbanding dengan akhirat. Kehidupan dunia agak kecil berbanding dengan kehidupan di akhirat kan. Maknanya melainkan, maknanya akhirat tu lebih
luaslah kehidupan ni lah. Dalam- Jangan kita terpedaya dengan dunia ni lah. Betul. Alhamdulillah. Okay, terus sikit nak tambah sikit pasal yabsutu fi'il mudhari'. Ya. Yabsutu meluaskan sebelum ni kita pernah jumpa ayat sebelum ni, pelajaran lepas, kalimah basitun, isim fa'il. Basitu kaffaihi, orang yang menghulurkan tangannya ke air kan, basitun. Isim fa'il dia lah. Macam surah Al-Kahfi, basitu zira'aihi, zira'aihi bilwahid, menghulurkan tangan ke depan pintu gua. Jadi itulah masuk basitun tu, menghulur, memanjangkan, memberi, menganugerah, berbagai maksud lah. Dan wayaqdiru dia maktuf, wa ataf, maknanya yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru liman yasha, dia maktuf kepada yabsutu. Wallahu a'lam. Betul-betul Haji. okay. Haji Asyik nak sambung? Sekarang saya panjang. Okey, saya tengah berhenti ni, tak nak dah sebab. Ya, saya cuba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ويقول الذين كفروا ويقولوا dan berkata الذين jadi fa'il pada yaqulu, dan orang kafir berkata laula unzila alaihi ayatun, laula jumpa fi'il, mengapa tidak satu ayat diturunkan ke atasnya. Ayat tu ni nakirah, boleh kata satu tanda, satu ayat, satu tanda. Min rabbihi, sifatnya. Min rabbihi, sifat pada ayatun. Mengapa tidak satu tanda dari Tuhannya diturunkan ke atasnya? Ini orang kafir bertanya, mengapa tidak diturunkan kepada Nabi kan? Satu tanda lah. Dan qul inna Allah yudhillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna Allah, sesungguhnya Allah isim inna mansub, yudhillu man yasha', jumlah fi'liyah, menyesatkan man yasha', siapa yang dia kehendaki, wa yahdi, wa ataf, wa yahdi, tadi yudhillu marfu', wa yahdi marfu' juga, cuma tak nampak sebagai huruf ain lah, ya tu dhammah muqaddarah ala ya, wa yahdi ilaihi, dan dia beri petunjuk kepadanya, man ana, siapa yang anaba kembali kan. Man anaba, kembali bertaubat, kembali apa? Bertaubat, anaba, kembali kepada Allah lah, kembali kepada perintah Allah. Ya. Allah. Okey, betul lah. Okay, alhamdulillah. Dan Bolehkah lau tu jadi juga huruf syarat Haji Asyik? yang mana? Jadi lau tu jadi huruf syarat. Jadi laulah sampailah Rabbih itu akan menjadi jumlah syarat. Maka dijawab dengan kul tadilah, kan? Dan inna Allah yadhillu may yasha' tu dia akan menjadi maqulul qawli. Allah perintah Nabi untuk jawab inna Allah yadhillu may yasha' wa yahdi ilaihi man anab. Ini Allah perintah Nabi untuk menjawab jawapannya lah. Maqulul qawl kan. Kadang-kadang ada jawab syarat, jumlah syarat, jawab syaratnya dia mahzuf, tak disebut kadang-kadang. Sebab ni Wallahualam. bukan tindakan yang hasil daripada syarat ni. Kan? Ya. Dia patut ada tindakan ini Allah perintahkan. Kadang-kadang dia huruf dia tahdik ni, huruf tahdik ni. Okey. Man yasha' wa yudillu, Allah yudillu man yasha'. Pun sama juga. Man juga kembali kepada orang juga.
Allah pada dalam surah Al-A'raf, kan, Allah kata orang tu sesat kerana dia berhak jadi sesat ataupun dia memang berhak untuk disesatkan. Maksud ada, kalau dia tak nak cari petunjuk, Allah sesatkan dia lah. Kalau katakan Allah sesatkan siapa kehendaki, maksudnya memang Allah berkuasa, tetapi petunjuk tu ataupun Allah tentukan daripada awal lagi. Dia sesat ke tak sesat. Jadi itu ada satu perkara yang agak maksud orang tak ada pilihan. Tak ada free will, tak ada pilihan. Padahal manusia dijadikan supaya ada pilihan. Dia nak sesat ke dia nak dapat petunjuk, mencari petunjuk. Kalau dia nak sesat, kan, Allah sesatkan dia. Itu juga maknanya macam tu. Wa yadi ilai minata, dan dia menuju siapa yang kembali. Maksud orang tu sesat tapi dia kembali, Allah kembalikan, insya-Allah. Mudah-mudahan. Okey, terus ayat terusnya. Puan Jaina. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang alazina, orang-orang yang ni badal kepada tadi siapa yang kembali tadi? Allazina aman. Baik. Nak cerita balik dengan man lah. Siapa yang dikendaki itulah man. Okey. Amanu, mereka beriman. Wa tatma'inna, dan menjadi tenteram. Wa tatma'innu. Wa tatma'innu. Qulubuhum, hati-hati mereka, dengan bizikrillah, dengan mengingat Allah. Lepas tu ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, Ketahuilah dengan mengingat Allah, bizikrillah, mereka menjadi tenteram. Tatma'innu. Ini al-qulub menjadi fa'il daripada tatma'innu. Fa'il. Hati-hati. Hati mereka menjadi tenteram. Hati-hati tenang. Tenang Hati-hati tenteram. Mutmain, tenteram, mutmain. Ya. Jadi ini allazina amanu, mereka yang telah beriman, mereka rasa tenang atau mereka tenteram, qulubuhum, hati-hati mereka tenteram dengan mengingati Allah. Jadi tahwilah dengan mengingati Allah, al-qulub tatma'innu, hati-hati tenang. Jadi ini umumlah, hati-hati semua hati, kalau hati mereka sama juga. Jadi ini Allah tegaskan, terbalikkan ayat tu kan, memula kata orang yang beriman, hati-hati mereka akan tenang dengan mengingati Allah. Dan ketahui bahawa dengan mengingati Allah, hati-hati akan tenang. Okey. Sebab dia fil mudhari'. Ya, betul. Alhamdulillah. Tambah Haji Yasri, sila Doktor. Ini tambahan kepada apalah tadi lah kan. Siapa yang bertabat tu juga orang tu yang ialah orang yang beriman lah, maknanya jiwanya hatinya apa? Tenang kan, dengan mengingati Allah. Allah tu maknanya huruf penekanan lah, ketahuilah. Kepada kita nak peringatan kepada kita bahawa dengan mengingati Allah, hati kita jadi tenang. Maknanya kalau tak ingat Allah, tak tenang lah jiwa kita ni, hati kita. Betul. Dalam bila itu satu azab sebenarnya, kalau tidak mengingat Allah. Allah lupakan kita pula. Allah buat kita lupa. Ni panjang ayat ni. Silakan ni Haji Mak Syah. 29 pendek aja ayat. 29. Betul. 29. 30 yang panjang. Allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Allazi, orang-orang yang telah beriman dan beramal saleh. Tuba ni pada perkataan taib, baiklah, bahagia. Tuba. Mereka telah lakukan kebaikan, kebahagiaan. Kebahagiaan daripada perkataan taib kan, taib.
Ya, tunjuk akal apa? Toyaba. Yalah, taib. Taib. Kebahagiaan bagi mereka. Tuba lahum. Wa husnu ma'ab. Dan ma'ab ni tempat kembali yang baik. Wa husnu ma'ab. Dan sebaik-baik tempat kembali. Nah, Baik-baik kembali. Dan baik, maaf, tempat kembali. tempat kembali. Wa husnu ma'abin. Jadi dalam keadaan mudhaf ilaih. Jadi mereka yang telah beriman dan mengerjakan amal soleh, tuba lahum. Tuba taib. Kebahagiaan bagi mereka. Dan tempat kembali yang paling baik. Haji Maksyar ni doktor atau Haji Hasni, silakan. Maaf ni kan mungkin isim makan. Tadi dah jumpa anap. Anap ni fi'il kan. Ini maaf ni tempat kembali. Tadi Isim anap makan. dia kembali. Ini maaf ni tempat kembali. Dia perwakilan yang sama. Ni isim makan pada anak. Okey. Doktor ni Zanan. Ya, tak ada. Okey. Alhamdulillah saya setakat tu je kita ni 2 minit lagi panjang pula ayat lepas ni. Bersambung ke Awal depan ayat minggu 30. depan lah. Jadi alhamdulillah jazakallahu khairan atas penglibatan semua. Kita tangguh kelas kita dengan baca doa a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza inahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan.